Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saya mulakan Tuan Imam, barisan ahli jawatankuasa masjid, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan berkenaan dengan topik-topik ataupun tajuk-tajuk berkait dengan fiqh muamalat, yang mana asasnya kita menggunakan al-mu'tamad fi fiqh Syafi'i, pandangan-pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, khusus dalam bab muamalat, yang dikarang oleh Syekh Dr. Muhammad Zuhaili hafizahullah. Dan insya-Allah pada malam ini kita berbincang tajuk yang penting juga, terutama bagi orang yang buat bisnes, bagi orang yang berniaga ataupun kita sebagai pembeli, penjual dan sebagainya, berkenaan dengan larangan menipu dalam sukatan dan juga timbangan. Larangan menipu dalam sukatan dan juga timbangan. Jadi banyaklah nanti yang kita akan tengok, yang mana sukatan dan timbangan ini dia boleh jadi penipuan dalam bentuk kualiti barang, kualiti, boleh jadi dalam bentuk berat ataupun kuantiti. Boleh jadi juga dalam kaedah bagaimana mereka iklan, testimoni, jual beli daripada produk-produk mereka, dan kemudian menyembunyikan juga aib ataupun cacat ataupun rosak pada barang-barang yang dijual beli. Maka itu semua secara ringkasnya termasuk ke dalam apa yang dipanggil sebagai penipuan dalam sukatan dan juga timbangan. Nanti kita akan tengok, kita akan pecahkan, kita akan detailkan tentang isu ini satu persatu insya-Allah. Okey. Jadi kita pergi dulu kepada, kita ambil dulu satu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang mana kata beliau, lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata kanu min akhbathin nas kaila fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala wailul lil mutaffifin fa ahsanul kaila ba'da dhalik. Baik, kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, ketika mana baginda Nabi SAW datang ataupun sampai ke Madinah, dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang-orang yang berada di Madinah itu orang-orang yang sangat teruk dalam urusan jual belinya. Kalau ikut terjemah ni, akhbathin nas, seburuk-buruk manusia, seteruk-teruk manusia. Yang mana mereka buat apa? Iaitulah mereka mengurangi sukatan dan juga timbangan. Kemudian fa'anzalahullah, Allah pun menurunkan ayat, iaitulah daripada surah Al-Mutaffifin. Surah Mutaffifin ni surah bab berkait dengan urusan mencantikkan dalam urusan jual beli dan muamalat. Itu surah Al-Mutaffifin. Kerana pada beberapa ayat yang awal itu menunjukkan betapa pentingnya untuk berlaku jujur, betapa pentingnya untuk kita amanah dalam urusan berkait dengan jual beli. Apa-apalah, kita bisnes kereta ke, buka kedai ke, kita buka supermarket ke, buka mart ke dan sebagainya, semua itu perlu kepada perkara yang ada lunas-lunas berkait dengan agama. Baik, jadi kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, kami paling ataupun umat di Madinah pada waktu itu paling teruk urusan jual beli dia, terutama dalam bab sukatan timbangan, kuantiti barang. Maka Allah menurunkan ayat wailul lil mutaffifin. Maksudnya ialah celakalah ataupun kita panggil musnahlah, kan, iaitulah mereka-mereka yang mengurangi sukatan dan juga timbangan. Kan? Jadi asalnya ayat ini dia juga bercerita tentang bagaimana kaum Nabi Syuaib alaihissalam, yang mana mereka juga antara punca utama mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala kerana mereka mengurangi sukatan dan juga timbangan dalam urusan jual beli. Walaupun semua nabi-nabi dan rasul ni diutuskan untuk memperbaiki tauhid, seperti mana Allah sebut, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Allah menyatakan kami telah bangkitkan, iaitu daripada para rasul ini bagi setiap umat ini. Pertama sekali ialah untuk mereka itu, mengajak mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perkara-perkara taghut, perkara-perkara yang mana mereka percayai
mereka imani yang boleh membawa kepada mereka mudarat, manfaat dan sebagainya. Percaya kepada pokok-pokok ke, percaya kepada sekian-sekian dan sebagainya, percaya pada haiwan tertentu, percaya kepada sial, tangkal dan sebagainya, itu semua termasuk dalam tawagut. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, itu tujuan utama. Tetapi setiap kaum ni dia ada kes-kes yang boleh kita katakan kes yang mengutama ataupun kes utama juga dalam setiap tindak tanduk mereka. Kalau kaum Nabi Lut dengan masalah liwat mereka ataupun LGBT mereka. Kalau kaum Nabi Syuaib AS sukatan dan timbangan. Kalau kaum yang lain ada masalah isu tentang mereka bangga dengan bangunan Iram Zatil Imad, Allah sebut. Kaum Iram mereka bangga dengan kekuatan tubuh badan mereka, bina apa kita kata bangunan-bangunan daripada pahat, daripada gunung-gunung. Daripada apa kita kata gunung-gunung yang tinggi, dan akhirnya jadi rumah dan mereka berbangga. Maka berbangga itu menghilangkan sifat, iaitulah tunduk, tawaduk dan patuh kepada Allah. Jadi kaum Nabi Syuaib AS ini antara isu yang besar. Mereka berjual beli. Dan bila mana Nabi SAW datang ke Madinah, antara praktik yang dibuat oleh orang-orang Yahudi di Madinah, mereka kalau berjual beli bersama mereka, orang Yahudi dengan orang Yahudi, mereka akan cukupkan timbangan mereka. Tapi bila mana yang beli itu adalah umat Islam, orang-orang Islam, mereka akan kurangkan sukatan dan timbangan. Itu dia punya apa? Dia punya asasnya kepada turunnya ayat ini. Kerana mereka bangsa Yahudi, sesama mereka tidak jadi masalah. Tetapi bila mana boikot umat Islam dan sebagainya lah, kafir Quraisy, dan termasuk juga tidak mencukupkan sukatan dan juga timbangan bila mana melakukan jual beli, maka turunlah ayat ni. Okey, kita tengok sikit ayat ni sebelum kita tengok apa isu yang berlaku dari perspektif semasa dan sebagainya. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wailul lil mutaffifin alladhina izaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, celakalah, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yakni orang-orang yang menipu lah, yang mana apabila mereka menerima takaran dari orang lain, kelompok mereka minta dipenuhkan ataupun dipenuhi, dan apabila mereka menakar, yakni menimbang ataupun menyukat untuk orang lain, mereka akan mengurangkannya. Jadi turunlah ayat ini kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada orang Islam, supaya mereka sentiasa berhati-hati dalam urusan berkaitan dengan muamalat dan juga urusan berkaitan dengan jual beli. Okey, jadi apa dia punya kesan dia? Kita tengok sikit pada ayat ni. Kesan yang paling besar, kenapa Allah turunkan ayat ini? Yang pertama, Allah janji dengan laknat, Allah janji dengan kecelakaan. Kata Al-Imam As-Suyuti dan Imam Al-Mahilli dalam tafsir beliau, kita selalu dengar tafsir ni, tafsir Jalalain. Dua Jalalain tu dua Jalaluddin. Jalaluddin Al-Mahilli, Jalaluddin As-Suyuti. Jadi sebab tu dipanggil tafsir Jalalain. Tafsir dua orang Jalaluddin. Kan? Itu imam yang besar dua orang tu. Maka kata mereka, ketika menafsirkan ayat berkait dengan wail, celakalah ini, rupanya dia merupakan satu tempat ataupun lembah di bawah neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni dia ada tingkat-tingkat dia. Dia ada dia punya kawasan-kawasan dia, ada kerak-kerak dia. Sebab tu Allah menyatakan dalam ayat yang lain, innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik berada dalam kerak neraka yang paling dalam. Jadi kerak neraka ada, lembah neraka ada, kawasan-kawasan lain pun ada, disebutkan di dalam hadis-hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran. Jadi wail ni kedudukannya orang yang menipu, orang yang mana kurang sukatan timbangan ni di satu lembah yang teruk lembah tu. Lembah dahlah dalam neraka Jahannam, lembah yang paling teruk pula. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kaum Nabi Syuaib, kepada orang-orang yang mana melakukannya di zaman Nabi SAW dan kita sebagai umat Nabi SAW. Baik, tu yang pertama. Yang kedua, kesannya pula ialah dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ibn Majah, yang mana kata Nabi SAW daripada Abdullah bin Umar, hadis sahih. Kata Nabi, ya ma'syaral muhajirin, khamsul hisal idza btulitum bihinna wa'udzu billahi an tudrikuhun wala yanquthul mikya wal mizan illa ukhidha bisinin wa shiddatil mu'nah wa juril sultan alaihim. Baik, kata Nabi SAW, wahai bangsaku, iaitu di kalangan muhajirin, termasuklah ansar lah sebenarnya, baginda Nabi SAW menyatakan,
Antara berapa perkara yang aku takut akan tertimpa kepada umatku. Antara berapa perkara. Maka salah satunya kata Nabi SAW, ketika mana umatku mengurangi ataupun mengurangkan sukatan dan juga timbangan. Sukatan dan juga timbangan, kecuali mereka itu tidaklah tertimpa, iaitulah diangkat hajat keperluan mereka, mereka akan ditimpa kesusahan dan juga kejahatan penguasa. Tiga perkara, iaitu diangkat hajat-hajat keperluan mereka, ditimpakan kesusahan dan juga diberikan ujian terhadap kejahatan penguasa kepada mereka. Ini antara sebab kata Nabi SAW, jika kamu mengurangi sukatan dan juga timbangan. Kita rasa macam setengah-setengah orang yang buat ni, dia rasa macam apa? Macam dia kaya, macam dia boleh dapat saving duit dia dan dia kurangkan modal dia. Kan? Tapi hakikat sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh mengangkat dia daripada rahmat Allah, kebaikan daripada Allah, dan juga ditimpakan kesusahan dan juga pelbagai kita kata ujian kepada orang-orang yang melakukan perkara ini. Okey, jadi itu kita tengok secara ringkas tentang daripada hadis dan juga daripada ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang perkara ini. Jadi kita tengok apa praktis semasa, apa yang berlaku pada isu-isu semasa yang mana terlibat dengan perkara ini. Baik, pertama sekali, sebenarnya isu ini dia boleh jadi kepada rukun-rukun yang ada dalam bab muamalat. Kerana rukun muamalat ini dia ada 4 lah secara umumnya. Kita dah bincang banyak kali juga tentang isu pembeli dan penjual. Itu rukun yang pertama, apa syarat-syarat dia. Dan kemudian pada barang yang nak dijual beli itu. Kemudian yang ketiga pada harga barang tu. Dan yang keempat pada kontrak ataupun agreement, dipanggil sirah akad pada jual beli yang dilakukan itu. Kalau kita perhatikan, setiap benda tu boleh orang menipu. Pembeli dengan penjual dah tentulah itu memang mesti kita akan pelik. Macam mana pula pembeli boleh menipu? Kan? Biasanya yang menipu penjual. Dia kurangkan sukatan timbangan pada barang yang berkualiti. Dia kata asalnya ini barang yang original, tapi dia jual barang yang tidak berkualiti ataupun tidak original lah. Dan seterusnya. Biasanya berlaku kepada penjual. Macam mana pula boleh berlaku kepada pembeli? Boleh berlaku dalam banyak situasi dan keadaan. Kan? Contoh tu kadang-kadang pergi pasar, ada setengah orang ni, contohlah kita kata ni ringkas lah, sotong tu ada 2-3 grade. Grade A, grade B, grade C. Kan? Dia ambil tu grade A, harga mungkin RM40 sekilo. Contohlah. Kan? Kemudian harga grade B 35, grade C mungkin RM30. Maka dia pun pergi dekat kaunter, dia kata saya ambil yang grade C. Kan? Maksudnya tadi dia ambil grade A, maka dia menipu, dia mengurangi sukatan yang timbangan yang sepatutnya duit tu sekilo tu RM40. Tapi dia bayar dapat lebih banyak dengan harga dia tipu, dia kata dia kata dapat grade C, dia ambil grade C. Kan? Jadi kadang-kadang tukang timbang pun semua ni dia tak tengok sangat, dia kata dia percaya je lah kan, dah pelanggan dia kata macam tu, dia pun timbang. Timbang bagilah harga grade C, padahal dia ambil grade A. Boleh jadi penipuan? Yes, itu juga boleh jadi penipuan terhadap sukatan dan timbangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana telah ada penetapan harga dan persetujuan yang sepatutnya daripada penjual. Baik, itu satu, mungkin contoh. Yang kedua, pada isu berkaitan dengan harga. Berisu berkait dengan harga. Mungkin kadang-kadang tu pada barang tu, pada price tag harga tu, dia kadang-kadang harga berubah-ubah. Kan ada harga tu mungkin RM90, tapi di atas harga tu dia tampal mungkin RM95. Maka kita pun pergi tu kadang-kadang, sebab dia biasanya dia ada sistem yang akan detect bila price tag tu dia tag kat situ, dia akan keluar harga yang asal tu. Tapi ada setengah-setengah kedai ni dia tak berapa okey sangat sistem dia. Dia kira main tukar harga tu pada letak harga macam tu je. Kan letak dia punya harga tu. Jadi kita buat apa? Kadang-kadang setengah orang dia siap harga tu. Dia siap harga tu, kekallah harga tu 90, yang harga 95 tu dia dah buang. Maka yang itu juga berlaku pengurangan daripada sudut harga. Dia bukan semesti timbang saja, bukan sekadar daripada sudut kualiti, tapi pengurangan situ juga menunjukkan bahawa ia telah pun mengambil daripada perkara-perkara yang batil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara ringkas tentang isu berkait dengan pembeli dengan penjual. Baik, yang kedua, boleh berlaku pada rukun yang kedua, pada agreement, pada sirah akad. Kita kata jual beli, saya beli, saya jual, itu ringkas lah. Tapi boleh berlaku dengan kita turunkan tanda tangan kita punya sign kepada agreement kita. Kan ni kita kata agreement membeli rumah, ini agreement membeli kereta, ini agreement apa-apa, sewa rumah ke apa dan sebagainya lah. Maka pada agreement, pada dia punya sirah akad,
ijab dan kabul, saya beli, saya jual juga boleh kalau orang nak menipu. Boleh berlaku sebenarnya mungkin barang ataupun apa yang disaingi itu tak menepati ciri-ciri yang sepatutnya didapati oleh pelanggan. Dikurangkan. Kan contohnya apa? Beli barang jenama sekian-sekian. Yang sampainya jenama tu sama juga, tapi rupanya bukan spek ataupun bukan jenis yang diminta oleh pelanggan. Harga sama. Harga sama. Maksudnya mungkin tak ada stok, tak ada apa, main hantar aja barang macam tu. Padahal lain yang dibeli, lain yang ditempah, lain yang sampai. Boleh jadi macam tu. Agreement kata lain, yang lain barang yang sampai kepada pembeli. Boleh jadi macam tu. Dan juga boleh berlaku dalam agreement ini dalam bentuk penipuan terus. Sebenarnya tak wujud tapi direka agreement tu. Kan contoh pada hari ni kalau tuan-tuan tengok banyak pelaburan yang menipu. Dia kata ada agreement, dekat tu siap tik lagi. Dengan ini agreement sekian-sekian ni, kadang-kadang agreement tu secara online. Secara online saja. Kan jenis ni, jenis tu, jenis ni dan sebagainya, bersetuju dan modal dengan sekian-sekian, dan kemudian ada pula yang pakai terma-terma pelaburan yang diiktiraf dalam Islam. Musyarakah contohnya. Kan dia kata kami menggunakan prinsip musyarakah. Pelaburan yang tuan-tuan ataupun yang puan-puan nak sertai ini, buy-in ke 50 ke 100 ke berapalah, 1000 ke, dan kemudian kita akan pakai prinsip mudharabah, kita akan pakai prinsip musyarakah. Menipu dalam agreement. Buat agreement, buat nampak terma-terma Islamik, kemudian rupanya ia adalah dalam bentuk satu perkara yang menipu dan juga termasuk dalam mengurangi sukatan dan timbangan dalam agreement dan akhirnya membawa kepada penipuan. Sebab tu tajuk kita tadi, penipuan dalam sukatan, kualiti, kuantiti, berat, timbangan dan sebagainya. Itu dia punya prinsip asas dia. Okey, ni secara ringkaslah sebelum saya detailkan dalam bentuk semasa ramai orang buat dan sebagainya, supaya faham tentang isu ni bila kita nak berniaga, jual beli, bisnes, melabur dan sebagainya. Okey, boleh juga berlaku iaitulah pada harga. Kita sebut tadi rukun yang ketiga pada harga. Kan bagaimana menipu dalam harga ni macam-macam lah. Ada orang kadang-kadang dia buat harga tu diskaun. Kan dia buat diskaun tu macam mana? Dia nak mengelabui, nak nampak muslihat supaya orang-orang ni dia tertarik dengan diskaun dalam harga. Kan ini pun saya pernah sebut dah contoh-contoh ni sebelum ini. Kan sebagai contohnya, harga barang tu RM30. Kira kalau dia jual tu dia boleh dapat modal, dia boleh dapat untung. Dia boleh jual lah, letak harga tu satu, katalah seluar ke baju ke RM30. Maka untuk menarik perhatian customer, pelanggan, dia buat harga tu RM100, diskaun 70%. Boleh faham tu? Kita beli tu sebenarnya bukan beli dengan sebab harga 30, sebab kita perhati diskaun tu banyak sangat tu. Kan contoh jual apa, periuk ke, jual apa ke dan sebagainya, harga 200, dia letak harga tu 700 contohnya, diskaun punyalah banyak, 60-50%. Contohnya kan, kita kalau tengok diskaun ni apa-apa pun kita akan beli tuan-tuan. Apa-apa pun. Kan sebab bila letak diskaun ni memang. Tapi rupanya dia ada teknik. Ada tipu muslihat. Supaya orang beli tu bukan dengan sebab harga asal. Orang beli dengan sebab harga diskaun yang 70-80% tu. Apa kata Nabi SAW? Dalam hadis riwayat daripada Imam Ibn Hibban, hadis sahih, kata Nabi SAW, "Man ghasya falaysa minna wal makru wal khida'u finnar." Sesiapa yang mana menipu bukan di kalangan kami, mereka yang buat tipu muslihat, mereka yang mengelabui, maka mereka ini tempatnya dalam neraka, kata baginda Nabi SAW. Kan itu bukan strategi marketing, itu bukan strategi yang bijak, itu adalah penipuan untuk mengelabui mata para pelanggan. Itu penting tuan-tuan. Kan jadi bila mana itu isu berkait dengan harga, dan belum banyak lagi lah isu-isu berkait dengan benda yang tak jelas, kalau beli sekian-sekian, ini harganya, itu, ini dan sebagainya, itu juga merujuk kepada perkara yang penting. Sebab tu bila tengok pada akta ataupun undang-undang berkait dengan wajib mempamerkan harga barang, memang betul. Supaya pelanggan tak tertipu. Pelanggan jelas 100 gram berapa harga dia. Kalau sekilo berapa harga dia. Yang ni berapa harga dia. Pelanggan jelas. Itu sebenarnya sebahagian daripada agama, sebahagian daripada hukum fiqh. Dia bukan semata-mata undang-undang. Kan ada setengah orang buat apalah nak tayang harga ni, nanti kalau pelanggan tanya, jawab je lah berapa sekilo-sekilo kan. Ni sayur ni berapa sekilo, ni ikan ni berapa ni sekilo tu, jawab je lah. Sebenarnya dia memudahkan, dan rupanya sebahagian daripada hukum agama, bukan undang-undang semata-mata dalam isu mempamerkan harga. Itu dia punya konsep dia. Baik. Kemudian yang keempat, boleh berlaku pula pada barang. Boleh berlaku pula pada barang itu sukatan dan penipuan ataupun timbangan yang mana dikurangkan. Ini lebih jelas.
Kan jual timbang sekian-sekian berapa harganya, jual sekian-sekian berapa harganya, barang itu yang itu lebih jelas yang kita akan detailkan insya-Allah. Okey. Jadi sekarang ni kita nak pergi bentuk-bentuk yang lebih ringkas, yang lebih praktik kita akan tengok, iaitulah berkenaan dengan kalau kita tengok tadi isu berkait dengan barang-barang. Okey. Barang-barang ni biasanya yang nampak unsur mengelabui itu ialah bila mana iklan dan testimoni pada barang tu. Duta yang dilantik, kan duta ni kadang-kadang dia tak guna pun, bayar dia 5,000, dia pun tangkap video, ambil video seminit ke apa, 2 minit, letak kat TikTok ke, letak kat apa Facebook ke apa ke, dan viral video tu, dan kemudian ramai orang beli produk tu. Padahal dia tak pernah sentuh, tak pernah guna pun produk tu. Itu juga termasuk dalam penipuan, termasuk dalam perkara yang tak dibenarkan oleh baginda Nabi SAW. Ini dalam konsep agama kita dipanggil an-najshu. An-najshu ni maksudnya bentuk-bentuk penipuan yang ada ketika mana satu orang tu promosi produk dia ke, jual produk dia ke dan sebagainya. Itu dia punya konsep. Sebab tu dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani bai'in najsh. Nabi melarang jual beli yang ada unsur-unsur yang ada ke arah penipuan, ke arah mengelabui, ke arah muslihat dan sebagainya. Contohlah kita kata kita masuk bid tender lah. Kita nak masuk tu kita kena bid, kita membida barang yang kita nak beli. Kan. Setengah orang ni, orang yang nak bagi tu, orang yang nak jual barang tu, dia nak buat bida. Bida ni boleh buat peringkat apa pun boleh tuan-tuan. Peringkat kerajaan ke nak membida kan. Peringkat pihak berkuasa ke, nak lelong kereta ke, nak lelong rumah ke, di bawah anda mahkamah ke dan sebagainya. Tak ada masalah. Isu bida tu tak ada masalah. Isunya ialah, ada setengah orang ni dia berpakat. Untuk satu orang ni dia mainkan harga. Yang ni tawarkan 350,000 rumah dia ni dalam apa tempat membida lah, 350,000. Ada orang tawar 350,500. Kan. Saja letak supaya harga tu jadi naik. Kan. Dan boleh jadi harga bidaan itu lebih tinggi daripada harga market value. Mungkin boleh jadi. Kan. Sebab apa? Orang macam ni lah dia pakat. Ada setengah orang ni memang dia nak beli. Tapi ada orang ni dia kacau harga. 35,000, 351,000, dia tambah 1,000. Orang ni pula 352,000. Orang ni sekian-sekian. Yang orang ni dia tak harga tinggi sikit, 360,000. Sebab dia nak rumah tu. Ada lagi orang kacau harga tu. Maka ini termasuk an-najshu, persepakatan yang diharamkan oleh baginda Nabi SAW, kerana ada taktik penipuan dekat situ, berpakat untuk menaikkan harga. Ini penting tuan-tuan. Sebab benda-benda ni nampak macam simple, macam tak ada apa, tapi hakikat dari sudut agama kita jelas larangan daripada Quran, daripada hadis baginda Nabi SAW. Termasuklah tadi dia gunakan duta ke, lantik ke apa ke untuk mengelabui. Barang-barang yang mana nak dijual beli, produk timbang kilo ke, produk-produk suplemen ke, apa-apa jenis lah dekat luar sana, maka berhati-hati dalam iklan dan juga testimoni. Boleh jadi itu kadang-kadang dia WhatsApp tu dengan dia punya staff dia. Boleh jadi WhatsApp tu dia ada 2-3 telefon. Dia pun puji produk dia sendiri, kan? Dia puji produk dia sendiri, dia pun crop benda tu dan post dekat Facebook, kata ni orang puji produk saya ni baguslah, 1% bila pakai ada kesan apa semua. Padahal dia sendiri yang WhatsApp. Padahal dia sendiri yang message staff dia. Staff dia yang balas tu puji-puji dan sebagainya. Kan? Kalau tengok dia punya dia punya review daripada customer memang out lah, bukan kena puji kan. Kena sumpah lah macam-macam kan. Tapi hakikatnya dia ambil yang elok-elok. Ambil yang cantik-cantik. Terutama dia menipu dengan staff dia, menipu sekian-sekian. Maka itu juga termasuk daripada an-najsh, mengurangkan kualiti dan kuantiti barang. Padahal barang tu tak ada kualiti pun, tapi dia bagi naik, kemudian orang nampak nak beli, rupanya ada kesan, rupanya bagus, maka orang pun akan beli. Termasuk juga persepakatan, dia berpakat dengan pelanggan. Berpakat dengan dia punya staff. Contohnya berlakon sebagai pelanggan. Ini bukan tak berlaku banyak tuan-tuan. Berlakon sebagai pelanggan. Macam mana tu? Katalah saya nak jual telefon ni. Harga 2,000 contoh. Kan? Jadi bila kata 2,000, mungkin yang penjual ni pun tak ada tengok spek dia, tak ada tengok apa-apa sekian-sekian, tengok dia punya apa yang ada pada handphone tu, mungkin tak sempat. Dia datang tu memang kira nak beli je terus kan. Dia pun datang. Bila datang tu,
Tadi staff yang belagak macam customer, dia pun datang. Dia pun kata, oh, you memang baik, memang bagus lah. Saya pernah beli kat sini sekian-sekian apa semua. Memang you punya produk bagus, lebih murah RM50 daripada kedai lain. Pumpang. Yang penjual ni pun, yang pembeli pun tertarik dengan pelanggan yang kononnya berlakon tadi tu. Maka dia pun beli dekat situ. Benda ni berlaku ke tak? Berlaku. Jual beli berlaku tak? Berlaku. Tapi daripada sudut asasnya, dia adalah terkait dengan dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk an-najshu, iaitulah yang dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak benda tuan-tuan, banyak dia punya cabang-cabang dia yang kita kena perhatikan, terutama orang yang buat bisnes ke, buat jual beli ke dan sebagainya. Okey. Kemudian seterusnya, kita tengok juga ada jenis produk ni yang ditonjolkan itu tidaklah kandungan yang ada dalam tu seperti mana yang ditonjolkan. Contoh, ni biasanya produk-produk yang dikatakan makanan sunnah lah. Kan, ni pun penting ni tuan-tuan. Kan, contohnya gini, bukan isu nak jual atau apa, itu isu lain, tapi isunya contoh minuman ekstrak buah tin. Punya besar dia letak dekat plastik dia, dekat kotak dia. Minuman ekstrak buah tin. Ekstrak buah tin tu 5% saja. Yang lain-lain kandungan dalam tu yang banyaknya gula, yang banyaknya bahan-bahan yang lain. Tapi dia kata dia tonjolkan ekstrak minuman buah tin. Yang buah tin hanya 5%. Patut ke tak patut? Tak patut, kerana daripada sudut asasnya bukan buah tin yang banyak dalam kandungan itu. Katalah dalam satu pack kan. Macam apa, minuman kopi ke apa semua tu, ekstrak buah tin, ekstrak buah tin, ekstrak buah tin. Buah tin mungkin 5% saja. Ekstrak yang ada tu yang banyak macam-macam bahan yang lain. Maka yang itu juga termasuk dalam unsur nak mengelabui muslihat. Sebab kita ni bila sebut tentang buah tin, buah kurma, buah zaitun, oh ini makanan sunnah ni. Kan orang dah buat ekstrak, orang dah buat minuman dalam bentuk moden, bolehlah kita minum. Kan Allah sebut wattini wazaitun. Allah bersumpah dengan buah tin, dengan buah zaitun. Tiba-tiba ada orang jual ekstrak minuman daripada buah tin, mestilah nak beli. Kan, mestilah nak merasa. Rupanya bukan itu, tapi itu yang dia tonjolkan. Padahal sebenarnya sikit saja kandungan dia. Itu pun penting. Jus kurma lah apa semua tuan-tuan. Kena perhatikan. Kan? Kurmanya berapa peratus je. Yang banyaknya gula. Entah apa lagi tak tahulah. Tak maaf lah kalau ada orang terlibat dengan produk. Saya kena sebut benda-benda yang seperti ini. Supaya kita jelas kita jual produk apa. Kita jual tu benda apa. Dan apa tanggungjawab kita sebagai orang yang bertanggungjawab kepada pembeli nanti. Sebab kandungan gula macam mana? KKM endorse ke tak? Itu pun ada kadang-kadang menipu guna cop KKM nombor sekian-sekian. Bila cek sebenarnya tak ada pun kelulusan daripada KKM. Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Pun penting juga nak cek kandungan racun dia, apa kesan sampingan dia dan sebagainya. Penting tuan-tuan. Sebab tu bukan hanya sekadar letak kurma terus jadi produk ni paling terbaik kat Malaysia. Dah. Kan? Letak buah tin terus jadi produk paling terbaik. Dah. Kan? Jadi ini antara benda yang sangat penting. Tapi kalau orang jual tu, memang 70-80% itulah ekstrak buah tin. Okey lah. Bolehlah dipakai nama jus ekstrak buah tin ke jus kurma ke apa dan sebagainya, sebab kandungan tu memang banyak lebih. Kan orang jual sekian-sekian, macam contoh apa? Minyak zaitun. Memang betul-betul minyak zaitun. Okeylah. Tak ada masalah. Jadi ini juga nampak macam tak ada apa-apa, tapi hakikatnya agama kita memandang secara detail, secara jelas tentang produk-produk yang mana kita nak melakukan jual beli terhadap isu-isu yang kita sebutkan ni. Okey, tu contohlah. Kemudian juga ni pun juga antara benda yang penting juga, menjual barang-barang yang berkaitan dengan barang tiruan. Oh, ni pun penting tuan-tuan. Banyak isu-isu yang ni, seluar, pakaian, baju dan sebagainya, barang tiruan. Memanglah barang tiruan memang murah. Nama pun tiruan. Tapi kalau owner syarikat tu tahu barang dia dicetak rompak, apa perasaan? Kita buat bisnes nasi lemak daun pandan contohnya kan. Contohlah kan. Jadi kita, maksudnya label syarikat tu dengan label kita tu orang tiru. Nasi lemak daun pandan juga sebiji kotak dia apa benda semualah, bekas dia apa semua, logo pun sekali semua ditiru. Kita dapat tahu benda tu. Kita orang ingat cawangan ke franchise ke apa, rupanya orang tiru. Kan, termasuklah jenama seluar ke, pakaian sukan ke apa, orang tiru. Kan, jenama apa-apalah jenama-jenama yang terkenal saya tak nak sebutlah kan. Tapi ceritanya ialah bila mana dia cetak rompak, pertama daripada sudut Islam, agama kita memelihara IP, intellectual property ni penting. Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia, bahkan Majlis Fatwa Kebangsaan, mereka bersidang bincang tentang isu IP. IP ni, intellectual property ni, apa saja idea dalam menghasilkan produk tu. Logonya tak boleh tiru. Logo tu maksudnya brand lah, syarikat tu tak boleh tiru. Kemudian apa lagi, produk sebiji betul ditiru dan sebagainya. Memang cetak rompak. Kan, memang imitation lah, memang ditirukan, tiruan.
maka semua perkara itu adalah perkara yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Majlis Fatwa pun sebut, Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia pun sebut, yang dihimpunkan oleh lebih 200 ulama seluruh dunia. Mereka bersidang, mereka bincang tentang isu IP dan mereka menyatakan ia adalah tidak boleh dicetak rompak. Kan tak boleh untuk kita nak sewenang-wenangnya tiru produk orang, kan. Tapi kalau kita buat contohnya ni kurta, orang lain pun buat kurta tapi bukanlah jenama yang tu, okeylah, tak ada masalah. Itu bukan menipu, bukan meniru, itu jenama dia. Yang ni jenama A kurta, yang ni jenama B. Yang masalahnya tiru logo, ambil brand, yang tu dia panggil tiruan. Itu dia ada beza tu di antara logo. Contoh logo macam sama je logo ni, tapi tulisan lain apa benda semua. Mungkin di situ ada apa kita kata kerenganan lah dekat situ. Tapi ni brand sama, logo sama, kan, jenis syarikat. Yang itu jadi isu yang mana berlaku dalam kehidupan kita seharian yang kita perlu perhatikan tentang benda ni. Memang secara asasnya kita tak mampu, kadang-kadang setengah orang nak beli barang-barang yang mahal untuk dia pakai, kan. Mungkin t-shirt ke ataupun mungkin apa dan sebagainya, maka dia beli yang tiruan atas jenama yang seperti mana original. Yang tu kita kata elakkan. Kita elakkan. Kerana ini termasuk daripada perkara-perkara, bukan tak banyak jenama-jenama kat luar yang murah-murah boleh pakai. Tak ada masalah, kan. Jadi kita kena perhatikan, kena tengok benda ni sebab kita bimbang takut terhadap larangan dan kezaliman terhadap pihak-pihak yang telah pun berniaga asaskan syarikat, idea-idea yang dia telah mulakan tiba-tiba orang tiru, orang copy. Ini antara perkara yang sangat penting, kan. Ini juga saya ingatkan bagi mereka yang mana bertukar kerja ke tempat lain. So dokumen-dokumen syarikat, katalah dia bahagian marketing, bahagian admin, dokumen-dokumen syarikat tu dia simpan, ataupun strategi marketing syarikat dia simpan itu, yang itu kita tak boleh gunakan dokumen tu bawa keluar. Kita share dengan orang, share dengan syarikat baru ke apa, tak boleh. Itu termasuk IP juga. Termasuk IP. Sebab tu siapa-siapa yang ada bisnes, siapa-siapa yang buat bisnes dekat syarikat dia tu, offer letter dia tu, dia sebut awal-awal lagi kat situ, intellectual property ataupun harta kekayaan intelek ni tak boleh dicetak rompak. Maksudnya pekerja nanti kalau dia nak bawa idea tu tak ada masalah, macam mana nak marketing, tapi guna dokumen, guna cara yang betul-betul mirip, yang tu tak boleh lah. Itu juga termasuk daripada perkara yang agama kita jaga. Sebab dia apa? Sebab hak orang, hak syarikat, hak idea yang memang dia telah berfikir berapa lama nak hasilkan brand tu dan sebagainya, kemudian dia telah keluarkan modal yang banyak, tiba-tiba ada jual dekat ni RM20, contohnya, kan. Jadi siapa tak sakit hati, tuan-tuan, kan. Itu juga antara benda yang sangat penting tentang isu berkait dengan perkara. Itu asalnya kita kata mencuri, menipu, mengambil daripada harta orang lain, termasuk dalam menipu dalam sukatan dan juga timbangan pada barang-barang yang lebih umum seperti mana yang kita bincangkan ni. Okey, sikit lagi, tuan-tuan. Ada berapa minit lagi? Okey. Kemudian seterusnya juga, termasuklah kita berjual beli pada barang ini. Ni contoh-contoh lah supaya kita nampak. Lepas ni kita tahulah, kan, apa-apa saja barang nak jual beli dan sebagainya, kita kena jaga benda-benda yang perkara seperti ini. Apa dia? Contohnya jual rumah, jual kereta dan sebagainya. Salesman kereta, kan. Ni pun benda yang agama kita memang ajar benda-benda macam ni. Pusing mileage lah, mileage dah 300,000, pusing jadi apa, 90k je mileage. Perbatuan dia, pusing habis, kan. Kemudian kereta dah berapa banyak kali aksiden, dia kata tak aksiden dan sebagainya. Ini used car ni penting, kan. Jujurlah, walaupun kita kata dengan keuntungan tu tak berapa banyak kita dapat. Katalah contoh kita jual harga kereta tu mileage dia 200,000 dah. Dapatlah kot 30,000 kalau jual. Kalau kita pusing mileage 90,000, mungkin dapat 50,000. Biarlah kita tak untung, tak dapat 20,000 dengan menipu tu, dengan hanya dapat 30,000, tapi itu keberkatan. Tapi orang tak pandang benda ni. Orang tak pandang keberkatan, orang tak pandang benda-benda yang seperti ini. Orang akan pandang berapa yang kau akan dapat bila jual sebiji kereta. Bila apa yang kau dapat bila jual sebiji rumah, kan. Tapi hakikat sebenarnya perkara-perkara seperti ini Nabi ingatkan dalam hadis yang sahih riwayat daripada Imam Bukhari, illa buyyinalah, kata Nabi. Bila kamu berjual beli dan terdapat aib cacat pada barang tu, rosak ke, aksiden ke apa dan sebagainya, melainkan kamu nyatakan benda tu, kata Nabi SAW. Kereta ni pernah aksiden, dia punya bahagian depan ni sekian-sekian gini-gini, nyatakan. Tapi berapa persen orang yang jujur untuk jual benda ni? Termasuk kadang-kadang tu, minta maaf saya sebut, saya pernah juga pergi used car ni, orang Melayu apa semua. Kita belajar cara, kita tahu macam mana cara nak check kereta ni banjir, kereta ni pernah aksiden, kereta ni potong tepi ke apa semua, kita tahu. Nak buka apa, nak duduk macam mana, kita tahu. Bila kita pergi, kita tengok kereta memang pernah aksiden, dengan karat dia, dengan ada kesan apa benda semua, kita tahu. Tapi dia kata free accident, yang jual tu Melayu. Jadi kita bukan isu nak marah Melayu ke, marah ke apa ke, tak kira lah mana-mana orang pun, tak kira lah mana-mana bangsa pun, tapi unsur-unsur penipuan.
Kan. Kemudian enjin kita tahu, bila start tu macam mana nak tahu enjin tu masih okey, enjin ni gini-gini kan. Kemudian tengok pada pedal yang tempat dia pijak tu macam mana, tak pernah tukar. Licin, takkan licin tu kita boleh expect dia punya mileage 50,000, punya lama tekan kereta tu kan. Jadi banyak benda yang kita boleh tengok kat situ, kita faham, kita tahu. Rupanya ada orang yang nak menipu kan. Jadi ini juga benda yang penting, mengurangi sukatan dan timbangan. Patutnya letak pada yang ni lah kamu jual beli. Itulah dia punya jualan dia. Tapi masih ramai orang. Tapi yang itu yang pergi solat Jumaat, yang tu pergi solat 5 waktu. Minta maaf sebut Tapi dalam bab muamalat dia tak peduli. Yang aku tahu menghadap Allah, tepat pada waktu, awal waktu dan sekian-sekian. Dosa muamalat ni bukan hanya sekadar menghadap Allah. Dosa bab penipuan muamalat ni kena pulang hak tu pada orang tu. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Salihin. Siapa ambil hak orang, harta orang, wajib untuk dia pulangkan balik benda tu sebagai syarat taubat dia. Kalau tak lengkap syarat taubat. Dia menyesal ke, dia tinggal ke, tahajud sampai lekuk dahi ke, ya Allah ampunlah dosa aku tipu orang. Tak cukup. Melainkan kamu kena pulang hak tu kepada orang tu. Waktu dosa dengan orang ni jangan main-main tuan-tuan. Ini benda yang sangat penting, terutama dalam isu berkaitan dengan harta. Apatah lagi penipuan skema-skema yang ada kat luar sana, yang bila telefon Assalamualaikum, Islam rupanya kan. Jadi ni cik ada benda tunggakan tak bayar ni, saya forwardkan kepada sekian-sekian department, cik boleh berbincang dengan dia macam ni nak bayar. Rupanya mereka dah buat susung atur dah. Rupanya skema, penipu. Jadi macam mana bila contoh orang tu bayar 500, 1000, mana nak cari orang tu nanti untuk pulangkan balik hak yang kita telah pun ambil. Kan, jadi orang tak kisah benda ni. Yang penting solat, kan, jaga puasa, haji. Tak, dosa buat muamalat juga jangan dipandang remeh tentang isu yang kita bincangkan ni. Okey, sikit lagi. Kemudian juga dalam bentuk-bentuk semasa. Jual barang-barang yang mana dah basi, nasi lah, apa lagi kan. Lauk-lauk tertentu, ikan-ikan tertentu, buah-buahan tertentu dan sebagainya. Maka sebab tu Nabi SAW di pasar Madinah, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi marra ala subrah, Nabi lalu di atas satu timbunan. Yang mana timbunan barang ni ialah kurma. Nabi seluk, kemudian basah kurma tu. Kemudian Nabi kata, ni kenapa letak yang basah kat bawah? Nabi kata letak yang basah kat atas supaya manusia nampak. Kemudian Nabi kata, siapa yang menipu bukan di kalangan kami. Kita hari ni jual ikan 10 ekor sekilo, kemudian 5 ekor tu dah pecah perut, dah letak kat bawah supaya orang tak nampak. Letak elok-elok kan, polystyrene ke apa dan sebagainya. Kan, jual buah dan sebagainya, campur. Buah dah berapa hari dengan buah yang baru. Sama je harga. Tak, sepatutnya kena bezakan. Yang ni kualitinya dah berkurang. Yang ni buah yang baru. Kan, kemudian tambah pula ikat tangkal punya besar punya tangkal. Tangkal tu yang tak ada buah, ikat sekali tu, bagi berat timbangan. Itu juga termasuk dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh-contoh ni tuan-tuan kita kena perhatikan, kerana benda ni adalah tanggungjawab besar kepada kita dalam bab berniaga, berbisnes, berjual beli dan sebagainya. Kerana kita nak kejujuran tu, kenapa jujur? Kerana kata Nabi SAW, saya akhirkan kita punya perbincangan ni, at-tajirun amin as-saduq mal anbiya wasyuhada was-salihin. Peniaga yang jujur, kata Nabi, mereka ni ditempatkan di kalangan bersama dengan para anbiya, para nabi, orang-orang yang mati syahid dan juga orang-orang yang soleh di hari akhirat kelak. Peniaga jujur je boleh duduk dengan Nabi. Tapi janganlah pula tak solat. Berniaga sampai tak solat pun problem juga kan. Jadi maksudnya ibadat lain tu buatlah, tak ada masalah. Tapi jujur berniaga tu rupanya jalan untuk kita ke syurga, jalan untuk kita dapat duduk dengan para nabi, para anbiya yang seperti mana kita sebutkan ini. Itu antara perkara yang sangat penting. Biar kita dapat untung tu sikit, tapi yang penting berkat, rezeki yang besar, itu benda yang kita nak kejar dekat akhirat nanti. Jadi saya rasa cukup dululah sekadar itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati pertemuan kita, memberikan urusan keuangan kita, jual beli kita yang paling terbaik, terutama orang yang bisnes. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.